السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab penawar bagi hati, muka surat 73 baris 9 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kata dia, dan ketahui olehmu bahwasanya sebab bagi zuhud itu 3 perkara. Yang pertama, takut akan api neraka, dan iaitu zuhud sekalian yang takut. Sama perbahasan masih lagi dalam bab zuhud, iaitu tidak mengambil perkara yang lebih daripada yang sepatutnya daripada dunia. Maka sekarang ni dia nak bahas pula 3 sebab kenapa seseorang itu boleh menjadi zuhud. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahwasanya sebab bagi zuhud itu 3 perkara. 3 sahaja. 3 perkara sini boleh jadi 3 sungguh ataupun lebih, cuma dia ringkas. Gitulah. Mungkin kalau kitab besar-besar contohnya Siyarus Salikin, dia mungkin kabur lebih lagi lah. Cuma hak ni boleh jadi 3 sungguh ataupun ringkasan daripada beberapa banyak sebab jadi 3. Yang pertamanya, takut akan api neraka. Dan iaitu takut api neraka tu zuhud sekalian yang takut. Yang ni kezuhudan bagi sekalian orang-orang yang takut. Jadi sebab bagi yang zuhud, seseorang tu jadi zuhud, pertama ialah takut neraka. Dah tak ikhlas lagi tu. Takut neraka tu sebahagian daripada ikhlas juga. Nanti dalam bab ikhlas dia akan bincang lagi 3 martabat berkaitan ikhlas. Ikhlas yang paling tinggi memang takut pada Allah. Ikhlas yang nombor 2, takut kerana akhirat. Takut sesuatu yang disandarkan kepada akhirat. Contohnya ialah takut neraka. Itulah. Tu pun ikhlas juga. Bukannya takut dengan sebab dunia. Kalau takut dengan sebab dunia tu bukan ikhlas, itu riya. Contohnya dia semayang sebab takut orang mengata. Tu riya tu. Dia tak ikhlas lah tu. Dia nak kata dia semayang, tu dia semayang sebab nak elok daripada orang mengata dia. Tu takut sebab dunia. Jadi takut sebab dunia tidak ikhlas. Takut sebab akhirat, apatah lagi takut derek pada Allah Ta'ala, tu ikhlas lah. Yang keduanya, gemar pada nikmat akhirat ini lebih tinggi daripada yang pertama. Silap. Gemar pada nikmat akhirat noktah. Situ Kita Jawi tak ada noktah, kena noktah sendiri. Kalau dia jadi lain.
Lepas tu baru sambung, ini yang kedua ni lebih tinggi daripada yang pertama. Yang pertama takut neraka. Okay, dia kata yang kedua ni sebab apa orang tu boleh mari zuhud? Yang kedua ialah sebab suka dengan nikmat akhirat. Jadi bila dia suka dengan nikmat akhirat, dia tinggal nikmat dunia. Tu sifat dia. Lepas tu dia ambil kodar-kodar je harus, sebab dia nak sedaknya akhirat tu. Takut dia ambil dunia lebih, kena soal Allah Ta'ala lebih, nikmat syurga, nikmat yang dia sepatut dapat pun kurang. Tu Nabi SAW sebut, orang yang paling cepat dihisab ialah orang miskin. Orang yang paling lama dihisab orang kaya. Sebab apa? Sebab banyak soalan berkaitan dengan harta yang dia uruskan. Kalau diuruskan tu benda yang baik, mudahlah ya. Tapi kalau dalam urusan harta tu ada yang haram, ada yang syubhat, ada yang halal, tu payah nak lepas tu. Jadi orang miskin tak ada apa. Orang fakir miskin ni bukan ada harta sangat. Cukup-cukup makan dia. Cukup-cukup makan untuk dia dan keluarga isteri dia. Tu miskin. Tidak ada lebihan sikit abu pun. Bahkan kurang daripada hak sepatutnya dia patut beroleh. Sebab itu waktu bulan Ramadan adanya zakat fitrah. Zakat fitrah tu supaya apa? Supaya nak beri pada orang miskin je pada waktu hari raya, sepatutnya gitu ya. Waktu mazhab Syafi'i kita beri berah. Pada asalnya. Beri berah tu sebab apa? Supaya mereka ni dapat makan pada hari raya. Tu asal dia. Kemudian sekarang ni kita guna dalam Malaysia ni bab zakat fitrah tu mazhab Hanafi, dengan makna boleh guna nilai untuk kita bayar zakat fitrah. Kerana zaman sekarang ni lebih utamanya nilai. Sebab boleh beli macam-macam, bukan semata-mata beras saja. Boleh beli daging ke, ayam ke, pakaian ke, hak yang diperlukan oleh orang miskin. Maka kita pun beramal dengan mazhab Hanafi dalam bab zakat fitrah. Malaysia begitulah. Di Indonesia boleh tengoklah, mereka akan beri berah. Dan guru-guru pondok contohnya, dia kadang-kadang dia guna juga amal mazhab Syafi'i yang beri berah. Dia cari orang miskin sungguh lah. Kalau orang kata, macam mana nak tahu miskin ke dah? Jangan tanya, jangan kata gitu, Tok Guru marah. Apa? Sebab dia kata, kalau hang tak tahu orang miskin mana-mana, hang peduli hang seorang ya. Hang tak peduli masyarakat. Dalam kampung Jati ni ada orang miskin, tapi kita tak tahu. Contohlah. Bukan tak tahu, tapi tak ambil tahu. Tu bahaya. Lepas tu orang sekeliling kita kena ambil tahu, dia ni makan ke tidak, jiran-jiran kita tu. Nampak macam kaya, orang besar rupanya duit muflih dah. Contohlah. Kita beri makan. Sebab tu dalam adab berjiran ni tak boleh, apa nama tu, tak boleh tak boleh panggil apa, kalau masak tu sampai bau orang sebelah. Tu tak boleh tu. Macam mana tak boleh tu? Dari sudut kalau dia dah bau tu, berilah sikit gitu. Itu dari sudut adab lah. Supaya dia tu tak berasa teringin. Kawan ni masak apa sedap, aku masak, aku makan ikan bilis. Mana tahu. Itu adab berjiran lah. Tu suku lah tu mengaji tasawuf adab pula. Habis. Jadi dia suka pada nikmat akhirat ni. Hak ni maqam, sebab hak ni lebih tinggi daripada hak pertama. Dan zuhud yang terjadi daripada yang kedua ini ialah zuhud sekalian yang harap. Harap ni rojak. Tadi tu takut tu khauf. Jadi kalau maqam khauf, maqam takut pada Allah Ta'ala, sebab jadi zuhud tu hak pertama tu, takut akhirat. Tapi kalau dia maqam rajak, dia jenis mengharap pada Allah lebih, iaitu akhirat dapat nikmat, maka sebab zuhudnya yang nombor dua, iaitu sebab dia suka pada nikmat akhirat. Dia boleh feeling nikmat akhirat tu sampai dia tak mau, ataupun dia tu tak mau kerja dunia. Sampai tahap tu. Hak ni maqam masing-masing lah, dia tak boleh paksa. Nak buat boleh, nak latih tu sampai tahap gitu boleh. Cuma dia panggil, kalau kita tengok orang zuhud sungguh, kenapa gini? Kita tak nak kata apa, sebab kita bukan gitu. Apa dia gini? Apa sampai tahap ni dia punya agama, jaga agama, nak buat macam mana? Dan ilmu dia takat tu, amalan dia takat tu, yang kita tak ada macam tu, nak buat macam mana? Nampak pelik lah.
Tu Kalau kita berada zaman salah, pelik kita. Sebab apa? Sebab macam mana depa boleh bangun tahajud 300 rakaat? Pelik Sebab kita tak pernah buat. Batu Habib Ali Al-Jufri hafizahullah ta'ala, dia sebut kalau kamu nak berasa macam mana ulama salah dulu beratus-ratus rakaat, Ali Zainal Abidin rahimahullah semayang malam 1000 rakaat. Nak sampai tahap tu cuba amal 11 rakaat witir. Amal tu hari-hari lah, ni sekali buat apa. Dia punya feeling ibadat malam tu, walaupun kita tak bangun tahajud pun, 11 rakaat witir tu try buat, dia kata. Baru dapat rasa. Kalau hak tarawih tu memang orang sekeliling dah orang buat, kita pun buatlah juganya. Kalau tak buat tu nampak macam pelik pula. Kenapa orang tak pergi tarawih ni? Malah takkan kata gitu. Ni yang luar Ramadan ni. Luar Ramadan 11 rakaat witir. Sebab itu penawar bagi hati ni, selepas penawar bagi hati ada nama kitab Hidayatus Salikin. Itu tasawuf ibadat. Dia cerita bab amalan saja. Bab amalan saja untuk kita amal. Dah kalau tak boleh amal tu sebab tak bersih hati. Sebab tu penawar bagi hati level 1. Mana sudah habisnya penawar bagi hati ni dengan harapan memang bersih sungguh hati kita, nanti masuk Hidayatus Salikin senang buat ibadat. Tu dia punya tujuan dia. Sebab tu dia punya tangga kita ni dia tak boleh langkau. Ini tiba-tiba tasawuf hikam habis kita. Boleh hikam tu tak salah kalau orang yang Allah yang tu pandai macam Prof Manaf tu pandai. Tak apa. Cuma kalau hak silap orang habis cerita dia pergi kona kat Malipat habis. Jaga-jaga kalau orang buka hikam tu. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, lepas Hidayatus Salikin baru Minhajul Abidin. Gitulah sampailah akhir sekali hikam. Tu dia punya tertib dia. Tu kalau tasawuf lah. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan bermula ibadat serta harap. Harap tu rojak tadi lah, lebih afdal daripada ibadat serta takut. Takut tu khauf tadi. Sebab apa? Kerana harap itu melazimkan ia harap akan kasih. Kasih ni suka akhirat. Berbanding kalau ibadat dalam keadaan takut, kita takut akhirat. Takut dengan suka, mana lebih afdal? Suka. Takut akhirat nisbah neraka, suka akhirat nisbah syurga. Suka akhirat, gemar akhirat dengan takut akhirat, mana lebih afdal? Hak afdalnya gemar akhirat sebab hak tu kekal abadi. Kok mana kita berasa takut pula nak masuk kekal abadi tu? Nak masuk negeri kekal abadi, pelik lah. Contoh kita kata, saya suka mari Terengganu, saya takut mari Terengganu. Mana yang lagi elok? Mananya lebih elok saya suka mari Terengganu lah. Kalau saya takut mari Terengganu, dalam keadaan mari juga, dia berasa macam macam nak kena sesuatu je. Kalau saya suka mari Terengganu, dia relax, hati tenang, bawa pun reh elok, laju pun elok, tegur orang pun elok. Sebab apa dia suka? Tu dia punya analogi dia lah. Kemudian yang ketiga, dan iaitu yang ketiga ni yang lebih tinggi daripada hak pertama dengan kedua, sebab zuhud yang ketiga, bahawa adalah sebab bagi zuhud itu membesarkan diri daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Allah ni kau. Ni atas kali. Apa dia? Membesarkan diri ni ta'zim kalau bahasa Arab dia. Bukannya sum'ah tu bukan. Sum'ah ke riak ke bukan. Itu lain. Ujuk bukan. Bukan ni. Membesarkan diri kena baca habis. Kalau membesarkan diri noktah, tu ujuk lah. Membesarkan diri daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Mana dia hanya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak pandang hak lain. Zuhud, punca dari zuhud tu sebab semata-mata nak Allah Ta'ala, tak nak pada benda lain selain Allah. Hak tu paling tinggi. Macam ikhlas lah. Ikhlas yang paling tinggi lillahi ta'ala sungguh. Kalau ikhlas takut neraka, ikhlas juga. Ikhlas kerana nak syurga, ikhlas juga. Ikhlas kerana nak melihat zat Tuhan, ikhlas juga. Cuma hak paling afdal dan tinggi sekali, ikhlas lillahi ta'ala.
Sebab tu kita waktu semayang tu sunat niat lillahi ta'ala. Walaupun tak payah niat pun sah dah. Sebab apa ulama kata tak niat lillahi ta'ala pun sah semayang? Sebab semayang tu tak ada dah benda lain. Memang kerana Allah Ta'ala. Tak ada dah. Semayang tu untuk orang lain, tak ada. Memang lillahi ta'ala pada asalnya. Cuma bila hati kita cenderung kepada sesuatu tujuan lain, barulah di situ ikhlas tak ada. Tapi semayang tetap sah. Sebab semayang itu memang untuk Allah, tidak ada benda lain. Lepas tu tak perlu niat lillahi ta'ala, tak payah, sunat sahaja. Sunat ni maknanya dalam hati lah. Kalau talaffuz niat tu, usolli tu sunat lain. Tu sunat melafazkan niat. Ni dalam hati ni, lillahi ta'ala ni, ketika takbir Allahu Akbar tu, qasak ta'aruk ta'yin tu, ada yang sunat tambah lillahi ta'ala, salah satunya. Tu ngaji kita bekoh lah pula. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana membersihkan hati daripada yang lain daripada Allah, dan menghinakan akan barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Sebab tu dia yang paling tinggi. Sebab hati dia memang bersih sungguh daripada makhluk. Tadi akhirat tu makhluk dah. Akhirat makhluk. Tu. Lepas tu dia kata hak ni paling tinggi. Sebab tadi hak pertama neraka. Makhluk tak? Makhluk. Nikmat akhirat. Apa nikmat akhirat? Syurga. Makhluk tak? Makhluk. Hak ni bukan makhluk, Khaliq, pencipta. Ni lagi afdal. Hati dia memang tak ada langsung perkara dunia, apatah lagi akhirat, melainkan Allah saja. Tu yang tinggi. Sama juga dalam semayang, bila kita nak khusyuk, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia tak ingat sesuatu pun, sama ada dunia ke ataupun akhirat dalam semayang, melainkan Allah Ta'ala. Tu. Akhirat pun dia tak terintah. Tu. Tapi nak sampai tahap tu jauh lagi lah, nampak gaya yang kita ni. Saya sendiri lah. Tu. Mana tahu tuan-tuan ada wali tu, mana tahu. Tu. Tak boleh kata kok. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan itu zuhud. Itu zuhud mana? Yang ketiga ni, ialah zuhud sekalian. Gini ya. Dan itu, baca gitu. Tu cara baca pun kena ada. Kalau dot lain. Dan itu mana? Yang ketiga tu. Zuhud sekalian arifin. Sini arifin ni ada dua. Pertamanya arifin panggil apa? Arifin ammah. Yang tu pertama. Yang kedua arifin khasah. Arifin ammah ni arifin yang umum. Umum tu maksud apa dia? Iaitu kenal Allah Ta'ala dengan cara tauhid. Yang kita belajar tauhid tu lah. Jadi mana kalau kita belajar sifat 20, reti sungguh. Sifat Nabi reti sungguh. Dah arifin lah tu. Dah arif billah lah tu. Tapi arif billah yang umum. Maksudnya yang memang wajib atas setiap mukallaf kenal Tuhan begitu. Ini yang maksud sini bukan arif billah tadi, tapi arif billah yang khusus. Iaitu bukan sekadar tauhid saja dia reti faham, tapi Allah Subhanahu wa taala buka hati dia, kenal Allah Taala lebih daripada apa yang dia i'tikad. Allah dia panggil sebagai az-zauqi, rasa tu. Rasa ketuhanan Allah Ta'ala tu yang sampai tahap dia takut sungguh buat maksiat. Dia sampai tahap ambil wuduk pun merah muka. Sebab apa? Dia rasa sungguh sehari nak jumpa Allah Ta'ala waktu semayang ni. Tu. Bukannya Allah tempat dalam surau tu, bukan. Nak katanya feeling tu. Tu hati tu. Hati yang bersih gitu. Dia sampai tahap begitu. Hebat. Tu. Lepas tu kita kalau tak boleh sampai tahap tu pun paling kurang hak mengaji fiqh, hak fiqh lah. Sebelum basuh tangan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya basuh tangan, talafuz niat pula. Saja aku sunat berwuduk kan Allah Taala. Sunat berwuduk tu hak nak dapat pahala wuduk sunat tu. Yang basuh tangan tu, sehari basuh muka, hak tu niat fardu pula. Kemudian berkekalan niat serta mula daripada basuh tangan sampai kaki. Gitulah. Dia ada pelbagai benda-benda sunat dalam wudu. Dapat jaga hak tu pun syukur dah. Kalau dapat jaga hak tu, boleh bawa pada khusyuk dalam wudu. Bila khusyuk dalam wudu, boleh bawa pada khusyuk sembahyang. Tu.
Jadi wuduk tu dia panggil wasilah, tangga untuk ke semayang. Semayang tu maqasid dia, tujuan sebenar. Jadi kalau tangga pun elok, tujuan pun akan jadi elok. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan bahwasanya zuhud yang lebih sempurna, zuhud pada tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala pada dunia dan pada akhirat. Zuhud yang lebih sempurna ialah zuhud pada tiap-tiap yang lain daripada Allah. Yang lain daripada Allah ni makhluk lah, pada dunia dan pada akhirat. Maksud dia apa? Macam kita terang dululah. Jadi dia bagi peringkat pangkat zuhud tu. Ada yang tolak dunia, tolak dunia dalam keadaan hati tambuh. Yang akhir sekali sampai satu tahap, dia tak tolak dunia, dia tak terima dunia, tapi kalau ada dunia depan dia, dia bukan teringin pun. Tu yang paling tinggi. Jadi sekarang ni zuhud yang paling sempurna, dunia depan dia ke, akhirat depan dia ke, bukan itu tujuan asal. Tujuan asal lillahi ta'ala. Tu paling tinggi. Tu paling tinggi lah. Jadi dia amal ni bukan semata-mata nak suruh orang tengok, bukan semata-mata dapat piti, bukan semata-mata nak masuk syurga, bukan semata-mata nak elok neraka, tapi lillahi ta'ala. Tu ahli tasawuf yang tengok. Sampai tahap Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah kata, kalaulah kami di syurga tak dapat melihat Tuhan, di neraka dapat kami lihat Tuhan, kami rela masuk neraka daripada syurga. Tu. Tu apa? Sebab maqasid tujuan asal dia tengok Tuhan tu, zat Tuhan tu. Dia memang buat ibadat lillahi ta'ala, bukan kerana syurga neraka. Cuma je berlaku gitu. Tak berlaku gitu lah. Nak kata punya hebatnya keimanan dia pada Allah Ta'ala sampai sanggup masuk neraka kerana nak tengok Tuhan. Kalau syurga tak tengok Tuhan, kalau gitu. Tapi tak berlaku gitulah. Tu. Maka Imam Abu Bakar Syattar rahimahullah dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibi, dia menghuraikan 3 pangkat orang yang lihat Allah Ta'ala di akhirat nanti. Pertamanya, orang yang melihat Tuhan itu macam sekali setahun. Tu sekali setahun. Mana jarang sangat-sangat dapat lihat Tuhan. Sedangkan lihat Tuhan itu ialah nikmat yang paling lazat sekali di syurga. Tu. Yang kedua, orang yang dapat melihat Allah Ta'ala seumpama tiap-tiap hari. Kerak sikit. Dan yang ketiga paling tinggi, iaitu dia dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap saat. Tu. Macam mana sedap tu, wallahu a'lam. Masuk syurga dulu. Tu. Kita dah nampak makan, minum, bidadari, macam-macam, rumah, istana, sedap lakor tu. Ada sedap lagi, iaitu lihat zat Allah Ta'ala. Yang tidak bertempat, tidak berjisim, dan tidak. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kurang daripadanya daripada yang sempurna tadi, zuhud pada dunia sahaja, sama ada harta atau kemegahan atau bersedak-sedak atau lainnya. Mana dunia secara umum. Akhirat tidak. Mana akhirat dia pululah, dia nak sungguh, nak surga. Tapi kalau bab dunia, kalau harta lebih kurang ya sudah. Kalau ada kereta dah ni, tak rosak mana, tak payah beli lain, contohnya. Jimat duit, guna duit tu sedekah lagi bagus. Dia gitu, dunia saja. Tapi akhirat dia nak nikmat tu, dia nak nikmat ni, dia pulut. Tu. Dia tak macam tadi lah. Tadi tu lebih sempurna lah. Mana kalau Allah Ta'ala bagi ke akhirat lebih kurang pun, tak apalah, asal daripada Khaliq Tuhan. Tu nombor 2. Dan kurang daripada ini ialah zuhud pada harta, tiada pada kemegahan dan lainnya. Makin pendek lagi. Zuhud pada harta saja. Mana kalau dalam bab harta dia berpada-pada, dalam bab pangkat kemegahan dia ambil juga. Tu dia tuntut jugalah. Cuma dalam bab kemegahan tu, pangkat tu kita dah bahas dulu dah. Ada benda kadang-kadang yang sampai tahap wajib ada kemegahan, sebab nak elok kemungkaran hal lebih besar kepada pemimpin contohnya. Tu kena sampai tahap wajib lah pula tu. Ataupun dituntut oleh syarak untuk ada kemegahan tersebut. Kalau tak ada,
maka raja-raja ataupun sultan ataupun pemimpin tu tak terima nasihat. Maka ada kemegahan yang kita ada tu, pangkat yang kita ada tu, boleh nasihat dia dan dia dengar. Tu kira terpujilah pangkat begitu. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, atau zuhud pada setengah perkara, tiada pada setengah yang lain. Ni umumlah, mana-manalah dunia ni umum. Tadi dia kata harta, kemegahan, nikmat sedap dalam dunia. Ni separuh dia zuhud, separuh tidak. Zuhud ni ingat apa letak zuhud ialah ambil qadar dia, senang cerita. Ambil qadar dia atau ambil kesenangan dia. Ambil qadar dia. Jadi kalau harta saja, mana ambil qadar harta saja, tapi dia lambat kemegahan pangkat, dia ambil belakang. Gitu. Jadi kalau lagi sikit zuhud yang pada sesuatu, maka lagi rendah martabat dia. Gitu ya. Tu. Kemudian kata musannif dan yang akhir ini mana, iaitu zuhud setengah, tidak setengah yang lain tu. Hak akhir ni dia kata sedaif zuhud paling rendah. Macam sedaif iman, benci dalam hati. Nabi SAW kata kalau dapat cegah mungkar dengan tangan tu makna kuasa, bukan penampak. Dengan kuasa ada, boleh, maka guna kuasa. Tak boleh kuasa dengan lisan ni lah. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab Bahjatul Wasail, dia hurai 3 cara mencegah kemungkaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata daripada tangan. Dengan tangan tu mana dengan kuasa. Hak ni yang boleh buat hanya pemimpin. Hanya pemimpin sahaja. Orang bawahan tak boleh. Yang kedua ialah kalau tak mampu dengan tangan, yakni tak ada kuasa, maka dengan lisan. Hak ni Syekh Nawawi kata inilah tugas para ulama, orang mengajar. Hanya boleh nasihat. Tu. Tak boleh juga. Maka yang ketiga, benci dalam hati. Bukan benci dia, benci sifat kemungkaran dia, benci kejahatan yang dia buat, bukan benci dia. Tu lain tu. Bukan benci dia, bukan benci batang tubuh dia, tapi benci kejahatan yang dia buat. Tu. Kalau kekufuran lah. Kalau curi itulah. Kalau zina itulah. Tapi batang tubuh dia tetap kita tak boleh hina. Tu cara mencegah kemungkaran. Step dia begitu. Maka yang paling rendah sekali ialah benci dalam hati. Tu. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, kerana kemegahan itu lebih lazat dan lebih diingin daripada harta. Jadi makna hak akhir itu dia itu tak zuhud, hak tadi itu zuhud pada harta saja, tidak pada kemegahan. Sebab apa dia jadi dhaif? Sebabnya kemegahan lebih lazat, lebih lebih orang panggil sedap daripada harta. Sebab apa? Sebab harta hasil daripada ada pangkat. Kalau tak ada kemegahan, tak ada pangkat, duit tak ada. Gitu. Tak ada mari harta tiba-tiba jatuh dalam langit. Tak ada, mesti ada pangkat dulu. Lepas tu dalam kitab penawar dulu dia sebut dah, asal maksiat perut nak makan. Bila nak makan dia cari pitih, nak pitih dia cari pangkat. Tu. Bila dapat pitih, dapat pangkat, mula penyakit lain. Ada riak, takabur, hasad dan sebagainya. Itu dia kata asal maksiat perut, makan tu. Macam mana kalau nak makan banyak kalau tak ada pitih? Macam mana kalau nak pitih nak banyak kalau tak ada pangkat? Jadi pangkat lebih lazat, lebih dikehendaki berbanding harta, kerana itulah sumber harta. Tu. Lepas tu kalau orang kerja contohnya, ada PhD contohnya, gaji 8,000. Kalau master 6,000, rendah sikit. Contoh itu. Jadi kalau lagi tinggi, lagi banyak duit dia. Gitu. Jadi duit itu tidak akan dapat banyak, melainkan dia tu pangkat lagi tinggi. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan bahwasanya dah akhir dhaif kemudian, maka zuhud padanya pada kemegahan itu lebih utama, yakni lebih utama berbanding pada harta. Kalau kemegahan dia zuhud, ambil memada hak mana ada, maka harta dia pun lebih kurang jugalah. Tapi kalau harta saja dia zuhud, kemegahan tu dia nak,
Itu kurang lagi lah, sebab kemegahan tu, pangkat tu adalah benda yang dikejar-kejar oleh manusia. Tu. Tu benda payah belaka nak jaga tu. Tu. Dan bahwasanya perbezaan antara zuhud dan fakir. Fakir ni apa? Fakir. Fakirun, kalau fakirun ni dia kena tengok ilmu apa nak bahas. Fakirun ni. Kalau fakirun dalam bab akidah, makna itu hamba yang sangat berhajat kepada Tuhan. Sebab tu kalau orang pondok panggil tok pakir tu, tu dia berhajat kepada Tuhan, nisbah dia beri ilmu. Tok pakir satu. Kalau dalam bab fiqh, fakir ni orang yang tak ada harta keperluan melebihi separuh, tak ada. Contohnya dalam keluarga dia, dengan dia tanggungan sehari RM50, dia ada kurang daripada RM25, itu fakir. Kalau lebih RM25, kurang RM50, itu miskin. Miskin tu lebih separuh. Lebih separuh keperluan. Fakir tu kurang separuh keperluan. Tu. Jadi kalau RM50 dalam sehari, kalau orang fakir dia hanya dapat bawah RM25. Kalau orang miskin atas 25, bawah 50. Kalau RM50 dan ke atas, kaya. Tu. Kemudian kata musannif, dia kata, tu fakir dalam bab dalam bab fiqh. Fakir dalam bab tasawuf lain pula. Jadi dia kata, perbezaan antara zuhud dan faqr. Kalau baca Arab gitulah, faqrun gitulah, tapi kita baca fakir gitu. Bezanya ialah bahawasanya zuhud itu terasing ia zuhud daripada dunia kerana taat, serta kuasa ia seorang atas dunia. Adapun jika terasing engkau daripada dunia pada ketika gemar engkau padanya pada dunia, maka itu dinamakan faqr, iaitu papa. Beza dia. Pertama dia kata, zuhud itu terasing ia seorang daripada dunia sebab taat pada Allah, dalam keadaan dia mampu untuk dapat. Satu dia tinggal dunia, terasing pada dunia sebab nak taat pada Allah. Nak hak tadi itulah yang gemar akhirat apa semua tu, dalam keadaan dia mampu dapat. Bukan tak mampu dapat. Kalau tak mampu dapat, dia kata, adapun jika terasing engkau daripada dunia pada ketika gemar engkau padanya, maka sebelum maka tu, yakni dalam keadaan dia tak mampu dapat, tu fakir. Tu. Dia nak satu benda, dia suka, tapi dia tak mahu sebab dia nak taat pada Allah Ta'ala, dalam keadaan dia mampu dapat, itu zuhud. Kalau dalam keadaan tak mampu dapat, itu fakir. Itu fakir. Memang tak mampu sungguh. Sebab tu diwajibkan beri zakat pada orang fakir dan miskin. Lagi satu, fakir ni bukannya hak tadi tu je. Bukan. Dia ada satu lagi kategori fakir, iaitu pelajar. Pelajar walaupun kaya, cukup nisab harta dia kategori fakir. Dengan syarat dia tu belajar agama, satu. Yang kedua, dia ada potensi jadi orang alim, dua. Yang ketiga, itulah. Tu ya. Dia belajar agama dan dia ada potensi untuk jadi alim, maka kita boleh beri zakat kepada dia, sah zakat kita. Tapi kalau dia belajar agama tapi tak ada potensi jadi alim, malah nak mengaji, tu kalau kita bagi tak sah zakat. Hatu kategori fakir. Hatu kategori fakir walaupun harta dia 50 juta kali pun. Sebab apa dia panggil kategori fakir? Sebab dia ni nak belajar ni kena banyak guna piti. Walaupun dia kaya dengan sebab orang beri banyak sangat, tetap dia panggil fakir kerana untuk urusan kitab dia, pengajian dia, mahal. Kitab lah ni bukan RM1 2 dah. Kitab lah ni kalau habis kurang pun RM100 paling mahal. Paling murah. Paling mahal RM5,000 RM5,000 ada, RM7,000 ada. Kita apa tak tahu. Kita tak tahu. Memang kita nampak pelik kita apa RM5,000. Memang lah. Dah kita tak cerita. Paling murah sekarang ni RM100 lah. Wujud kita ni peh ni RM3. Tu yang orang pondok beli hak ni lah. Mana mampu dah beli hak tu. Yang mahal tu cetakan bagus tu tak mampu dah. Orang kaya dia panggil. Dia beli cetakan gini ya.
RM3, RM2. Nak tobek tu pun payah. Sebab dah kecil lah ni cetakan ni pun. Lepas tu bila tahqiq elok dah mahal pula. Tipis itu RM100. Allah. Mikir kawan tu. Dah lah tak kerja. Tu dia panggil, dia tu berhak dapat zakat dengan syarat tadilah. Dia ada potensi untuk jadi orang lain sebab dia rajin mengaji. Ni malah habis cerita tak jadi. Kita bagi pitih dia tak sah. Dia ambil pitih zakat dalam keadaan gitu, tanggung sendiri ke akhirat tu ya. Lepas tu saya ni tak berani ambil pitih zakat. Sebab kita berasa malas lagi. Kita berasa tak boleh aku nak ambil PT tu, zakat Uniza ke zakat mana. Kalau zakat Uniza tu dia sekadar bayar yuran lah, dia tanggung yuran dia. Yuran 1 sen tu dah lah 800 tu dia bayar lah. Paruh pun tak tahu, tak ingat. Kita pun tak tahu. Tahu nak. Tapi kalau orang beri, kita beri, orang beri. Kalau orang nak beri, contoh orang PM nak beri, kita bagi tahu lu zakat untuk pelajar ni gini. Syarat dia gini. Kita buat mai kitab apa semua. Jadi kalau tuan rasa saya gini, bolehlah beri. Kalau tuan rasa tu tak layak, tak payah beri. Beri ke orang lain. Apa kita rasa macam malas ngaji. Tahu kita lah. Tak tahu tobik mana hak yang kata potensi boleh aling tu. Takut kita ni bukan kategori tu, takut juga kita pun. Jadi kita tak ambil lah. Tapi kalau orang beri, kalau orang rasa nak beri juga, boleh lah, tak apa. Tapi kita guna duit tu untuk beli kitab lah, tak berani dah untuk guna hak diri sendiri. Beli kitab ke bayi urang boleh lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bahwasanya apa ni? Habis dah. Tiada ada ia fakir tadi tu yang kata yang kata gemar pada dunia tapi tak mampu dapat, itu tak panggil zuhud. Tetapi adalah bagi fakir itu kelebihan atas kaya. Orang fakir, orang tak ada pitih ni lebih hebat, bukan lebih hebat, ada kelebihan ke atas orang kaya. Bukan lebih hebat. Dia ada kelebihan dengan lebih hebat lain. Bahasa tu ada kelebihan tu, mana kelebihan yang sehari Nabi SAW sebut lagi ialah orang yang cepat masuk syurga. Tapi bukan makna dia tu orang kaya tu lekeh, bukan. Dia lekeh tak lekeh ni di sisi Allah Ta'ala ni berdasarkan takwa dia. Kalau dia kaya tapi banyak bersedekah dengan orang miskin tak pernah sedekah langsung, dia dapat bahagian sedekah pula lebih. Tu orang miskin nak sedekah apa? Dia yang perlu disedekahkan. Dia nak sedekah apa je? Tu. Macam orang jahil nak sedekah ilmu lagi mana, nak ngajar macam mana, dia jahil. Kalau orang lain boleh ngajar sebab banyak benda dia ada. Dia bagi. Ngajar ilmu zakat juga. Dia zakatul ilmi at-ta'lim. Zakat ilmu ngajar. Lepas mengaji, kalau tak mengajar lupa habis gitu ya. Ngaji gila-gila babi 20 tahun, balik tak ngajar langsung. Lepas tu lupa habis semua. Sia-sia 20 tahun tu. Tak ngajar sebab apa? Sebab apa hilang? Sebab tak mengajar. Zakatul ilmi at-ta'lim. Tapi beza zakat ilmu dengan zakat harta. Tak beza pun sebenarnya. Cumanya zakat ilmu ni kalau diberi, kalau dia mengajar lagi tambah ilmu dia. Kalau dia beri harta kepada orang dari sudut sedekah dikecualikan. Tapi kalau kita beli benda-benda lain selain bersedekah dan selain pada zakat, kurang harta kita. Tapi kalau kita bersedekah dan zakat, itu tambah harta kita. Tu syarat jaga tu. Nak bagi targhib orang sedekah, kan kata kurang, tak boleh pula, bukan kurang. Yang kurang tu kalau kita berikan harta tu selain pada zakat dan sedekah, kurang lah. Tapi kalau untuk zakat dan juga sedekah tak kurang, akan tambah sama ada dari sudut rezeki umur ke, ataupun harta juga ke, kesihatan ke, kereta tak rosak-rosak ke, itu kan. Tu semua rezeki. Faham ilmu ke, rezeki lah ke. Mati tak terkejut ke, mati lah kerana husnul khatimah ke, tu rezeki lah ke. Jangan lupa rezeki duit habis kita. Tu rezeki tu luar kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 1 dia kata riwayat Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah. Imam Tirmizi kata hadis itu hasan sahih. Hasan sahih ni istilah dia.
Dia ada sahih saja, ada hasan saja, ada hasan sahih. Tu kena mengaji hadis lah, panjang lebar dah terang tu. Cuma nak kata hadis ni boleh jadi hujah, itu saja. Dia kata yadkhulu fuqara'u ummatil jannata qabla aghniyaihim bi 500 amin. Tengok artinya, masuk syurga sekalian fakir umatku dahulu daripada sekalian yang kaya daripada mereka itu umatku dengan 500 tahun. Jauh beza. Mana umat orang fakir ni masuk syurga lebih dulu daripada orang kaya. Beza jaraknya 500 tahun. 500 tahun ni bukan 500 tahun dunia, 500 tahun akhirat. Dia lebih lama daripada dunia. Saya tak ingat dah dia punya ratio ataupun bandingan dia berapa hari kalau sini, berapa hari ke akhirat, tak ingat itu. Cumanya umur dunia ni, start ada dunia sampai kiamat, ibarat masa syurganya antara asar dengan maghrib. Tu ya, mana dekat syurga tu sekejap, kat sini pun lama, beribu-ribu tahun lah. Ni dah sekarang 2000 lebih dah. Tu kalau kira Masihi, tak kira Nabi Adam tu, sejak Nabi Adam berapa ribu tahun nak tahu dunia ni. Tu Nabi Adam hidup 1000 tahun. Lepas Nabi Adam, hari Nabi Nuh pula berapa ribu tahun, 950 tahun umur dia. Tu umat dulu besar-besar satu, panjang umur satu. Mari umat Nabi SAW umur pendek belaka. Nabi SAW kata, au kama qala, umur umat aku ni 60-70 ya. Jadi kalau dah sampai 60-70, hati-hati. Bukan mana bawah 60 tu relax dulu, bukan. Itu ghalib dia. Macam orang panggil lah dalam bab rekod, ghalib haid tu 6-7 hari, tapi boleh jadi lain, boleh jadi 8, boleh jadi 9. Tu. Bukan kata aku muda relax dulu, aku 40 relax dulu, lagi 10 tahun ni kan. Mati yang sorok. Tu. Dan pada satu riwayat dengan 40 tahun, kurang lagi. 40 tahun macam kurang sangat tu. Maka ditanggungkan riwayat 500 tahun itu atas mendahului fakir zahid, fakir yang zuhud. Sekarang ni ada dua riwayat. Beza tahun ialah 500 tahun riwayat pertama, 40 tahun riwayat yang kedua. Dan 500 tahun tu itu bagi fakir yang zuhud. Fakir zahid tu bukan nama orang ni. Zahid tu isim fa'il. Aidzatun muttasifun bi sifati zuhdi. Satu zat, satu orang yang bersifat dengan sifat zuhud, dia panggil zahid. Jadi nama orang zahid tu orang yang zuhud lah. Jadi kalau orang nama zahid dia tak zuhud, boleh beli sikit. Tu Zahid tu, zuhud tadi atas yang gemar pada dunia. Mana dia tidak gemar pada dunia, dia zuhud pada bab dunia. Dia masuk dulu awal 500 tahun. Pada riwayat 40 tahun itu atas mendahului fakir yang loba atas yang kaya yang loba. Gini mendahului fakir, yakni mendahului oleh fakir yang loba atas yang kaya yang loba. Yang kaya yakni orang yang kaya yang loba. 40 tahun tu dia fakir tapi tak ada sifat zuhud. Dia pun nak harta juga, cuma tak dapat. Banding dengan orang kaya yang loba harta juga, banding dia 40 tahun masuk dulu awal. Tu menyebut akan ini hadis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin lah sumber rujukan ulama tasawuf alam Melayu. Boleh tubik Bernama Bagi Hati, Hidayatus Salikin, Batu Minhajul Abidin pun dia terbitan daripada Imam Ghazali juga, diterjemahkan kepada Jawi oleh Syekh Daud Al-Fatani. Tu batu kitab apa ya? Itulah yang biasanya orang baca. Kemudian pergi pada Durrun Nafis. Kalau kitab Jawi tu, tu tinggi hakikat malipat lah tu. Tu kalau mengaji tu, kalau mengaji tu gaya gaya dah. Dia ada kat awan dah. Tak ada kat langit lah, tak sentuh bumi dah tu. Ada kat langit lah kalau Durrun Nafis. Tu Syekh Nafis Al-Banjari. Batu Al-Manhalus Safi, kitab tasawuf juga Syekh Daud Al-Fatani. Tu pun kalau baca kita terbang atas langit, tak sentuh bumi. Batu tu kitab yang diharamkan oleh sesetengah institusi, bukan sebab dia sesat, sebab takut orang hurai lain.
Dalam kitab Aqidatun Najin, Imam Tuan Minal Al-Fatani sebut, pada zaman dia tidak ada dah orang yang ada keahlian untuk menguraikan martabat 7 tasawuf. Jadi kita tadi itu ada martabat 7. Jadi kalau dia ada institusi yang kata siapa baca kitab tu sesat, padan dah, sebab dia nak cegah awal. Daripada timbul sehari ajaran sesat, susah pula pihak pejabat. Nak kena mari baterah. Tu pun ada lah baca tu keahlian sungguh lah, tok guru dan sebagainya. Tu lain cerita lah pula. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.